Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi asyurafa wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduhu sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad safwatil mursalin wa imamil muttaqin wa khiratillahi min khalqihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم افتح علينا الفتح المبين واجعلنا من ورثة سيد المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung kuliah kita, kuliah sirah atau kelas sirah dan syama'il Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih bincang sama-sama, masih menceritakan Perang Badar, tentang kisah Perang Badar. Hari ini siri yang ke-10. Kuliah yang terakhir kita cerita bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sahabat Nabi SAW membina untuk Rasulullah, punduk untuk Rasulullah SAW duduk. Juga Rasulullah SAW di malam itu tidak tidur. Ketika sahabat Nabi SAW semua tidur, kecuali Rasulullah SAW bangun sehingga subuh membaca doa untuk sahabat Rasulullah SAW. Lepas tu kita cerita bagaimana Rasulullah SAW mendengar pendapat Al-Hubab bin Al-Munzir radhiyallahu ta'ala anhu. Hari ini kita sambung insya-Allah daripada pagi hari itu. Kita berhenti pada malam itu, mereka semua tidur, lepas mereka bina Arish, iaitu bunduk untuk Rasulullah SAW, dan mereka semua tidur kecuali Rasulullah SAW. Falamma kana as-sabah aqbalat Quraisy min al-kathib. Sekarang Rasulullah dan sahabat Nabi SAW yang terlebih dahulu sampai kepada Badang Badar, kepada tempat kejadian Perang Badar. Sahabat Nabi SAW salat subuh sekali dengan Rasulullah SAW, dan sebelum mereka berbagi di hari itu, di malam Rasulullah SAW sudah tentukan, sudah menunjuk kepada sahabat tempat kematian Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah dan yang lain-lain. Yani Rasulullah SAW sudah ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah dan sahabat akan menang. Bahkan hatta tempat kematian mereka pun Rasulullah SAW dah tunjuk. Dikata di sini Abu Jahal akan mati esok. Di sini Utbah bin Rabi'ah,
Di sini Umayyah bin Khalaf, maka Rasulullah SAW dah tunjuk sahabat Nabi SAW tempat kematian pemimpin-pemimpin Quraisy dan musyrikin dari sebelum satu malam kejadian Perang Badar. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وقد أقبلت بالدروع الساترة والجموع الوافرة والأسلحة الشاكية أي التامة قال, ketika itu Rasulullah SAW barulah memandang dan melihat kepada tentera Quraisy, sebab barulah mereka sampai. Tentera Quraisy baru sampai kepada Badar. Sebelum itu Rasulullah belum lagi nampak mereka dan sahabat. Lepas Rasulullah SAW memandang kepada Quraisy, jumlah mereka 1,000 lebih, sahabat 300 sahaja. Dan mereka semua memakai baju besi, sebagainya, alat-alat berang yang sempurna, yang banyak, yang keras. Semua mereka bersedia dengan 100% untuk berang kepada Rasulullah. Nabi SAW waktu itu mengangkat tangannya berdoa kepada Allah. Rasulullah, dan doa ini salah satu senjata yang di zaman sekarang ramai orang Islam meninggalkannya, iaitu senjata doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Nabi SAW mengajar kita berjuang melawan orang kafir, orang yang jahat, dan jihad fisabilillah. Tetapi Nabi SAW mengajar kita juga agar berdoa kepada Allah, meminta bantuan daripada Allah, memohon kepada Allah waktu kita berjuang, waktu kita jihad fisabilillah. Kalau kita berada di dalam keadaan kesulitan atau musibah atau masalah atau dijajahkan negeri atau negara kita, hendaklah kita sekali dengan berjuang dan melawan kepada orang yang menjajahkan tanah kita atau memberani kita, kita lawan, kita berjuang. Dalam masa yang sama kita kena doa kepada Allah. Ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas melihat orang Quraisy, tentera mereka yang jumlah mereka ramai dan bersedia dengan senjata mereka yang banyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa, Allahumma hadhihi Quraisyun qad aqbalat bi khuyalaiha. Ya Allah, lihatlah, ini adalah Quraisy telah datang kepada kami membawa kesombongan dan merasa bangga dan kibir yang ada di dalam hati mereka. Tujadiluka, yakni Quraisy ini memusuhimu, ya Allah, dan melawan arahan dan perintahmu, ya Allah, dan mendustahkan Rasulmu, ya Allah. Fanasruka alladhi wa'adtani, maka ya Allah, berikanlah kepada aku kemenangan yang engkau telah menjanjiku. Allahumma innaka anzalta alayya alkitab. Ya Allah, sesungguhnya engkau telah menurunkan kitab kepadaku, yakni Al-Quran. Wa amartani bisabat, dan engkau telah menyuruh aku agar tetap jangan lari waktu perang. Wa wa'adtani ihda ta'ifatain, dan engkau telah menjanji aku akan mendapatkan salah satu Ir Quraisy, iaitu harta Quraisy, atau akan menang waktu perang. Wa qad fatat ihdahuma, dan ya Allah, telah terlepas salah satu daripadanya, iaitu harta Quraisy dah terlepas, dah sampai kepada Makkah. Wa innaka la tukhliful mi'ad, dan engkau ya Allah tidak memungkir janjianmu ya Allah, engkau telah janji aku. Allahumma ahbihim, yakni ya Allah, binasakanlah mereka di pagi ini, di hari ini. Allahumma la tuflitanna Aba Jahl, ya Allah, janganlah Aba Jahl terlepas daripada kami. Fir'aun umat ini, dia adalah sebagai Fir'aun untuk umat Islam ini. Allahumma la tuflitanna Zam'ah bin al-Aswad, ya Allah, jangan bagi Zam'ah bin al-Aswad terlepas daripada kami. Allahumma washaq aina Abi Zam'ah, ya Allah, binasakanlah mata Abi Zam'ah. Wa'mi basara Abi Zam'ah, butakanlah mata Abi Zam'ah. Allahumma la tuflitanna Suhaila, ya Allah, janganlah bagi Suhail
terlepas daripada kami. Jadi Nabi SAW membaca doa secara umum atas tentera Quraisy semua, tetapi Nabi SAW mengkhususkan beberapa orang dengan nama. Nabi SAW baca doa atas mereka kerana mereka kuat pengaruh di dalam tentera Quraisy dan kuat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Walam ma'anat Quraisy. Selepas orang Quraisy sampai kepada Medan Badar, mereka dah duduk siap-siap. Mereka hantar orang Quraisy. Mereka hantar satu pemuda daripada golongan mereka untuk mengintai dan mengira berapa jumlah sahabat yang ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki itu namanya Umair bin Wahb Al-Jumahi radhiyallahu anhu. Di waktu itu dia masih bersama Quraisy, di waktu itu dia masih kafir, tetapi selepas itu dia akan masuk Islam. Jadi dia sahabat. Umair ini dia sahabat. Di waktu itu orang Quraisy memberi tugas kepadanya, dia orang yang pakar, dia boleh pandang dari jauh, dia boleh tahu terus, dia boleh kira berapa jumlah mereka. Selepas dia datang kepada askar dan tembak tentera Rasulullah, tembak sahabat, dia pusing dengan kudanya di sekeliling sahabat Nabi SAW. Dia melihat kepada mereka dan dia balik kepada Abu Jahal dan tentera Quraisy dan dia memberitahu kepada mereka. Dia kata Muhammad dengan sahabatnya 300 lebih sikit atau kurang sikit. Tapi jumlah mereka lebih kurang macam tu, 300. Dan memang benar. Jumlah sahabat Nabi SAW di waktu itu, waktu perang Badar, 313 orang atau 17 orang yang macam tu. 300 lebih 11 sahaja. Walakin amhilun hatta anzura lil qaum. Tapi Umair ini dia kata kepada Quraisy, ini yang saya melihat. Tetapi kamu tunggu sekejap, biar saya cek juga di belakang bukit ini, belakang bukit di sana, supaya saya memastikan adakah mereka ada bantuan daripada sana menyuruh belakang bukit ini atau belakang bukit itu, sebab berang itu caranya. Kadang-kadang bukan tentera semua berang masuk sekali. Kadang-kadang mereka bahagikan tentera mereka, satu kumpulan depan musuh, satu kumpulan belakang gunung itu datang sebagai bantu. Kalau tengok kawan mereka kalah, barulah mereka turun daripada bukit. Itu antara rancangan-rancangan orang waktu berang. Jadi dia pergi jauh sebelah kanan, sebelah kiri sampai belakang tentera Rasulullah SAW. Dia tengok ada siapa-siapa yang akan bantu Rasulullah dan sahabat atau memang itu je mereka. Maka selepas dia pusing dan dia dah pastikan, dia balik kepada orang Quraisy. Dia kata, ma ra'aitu syai'an. Aku tidak melihat sesiapa pun yang belakang tentera Muhammad dan sahabatnya. Maknanya, itu mereka sahaja. 300 orang. Dan kita 1000 orang. Kita boleh menang. Walakinni qad ra'aitu ya ma'syara Quraisy al-balaya. Dengar baik-baik apa kata Umair ini. Umair daripada orang Quraisy. Dia kata, aku memang nampak 300 itu sahaja. Tapi mereka jauh. Orang Quraisy jauh. Dia susah nak nampak muka mereka. Tak nampak jelas. Umair ini dia dah datang sehingga dekat. Dia nampak muka-muka orang yang daripada Madinah. Al-Ansar. Sahabat Nabi SAW. Dia kata, aku melihat mereka 300 orang sahaja. Tetapi aku melihat muka mereka ini, wahai orang Quraisy, aku melihat muka mereka ini, sahabat Muhammad, al-balaya. Mereka membawa keburukan untuk kita. Tahmilul manaya. Aku melihat al-balaya. Al-balaya tu dia mencontohkan sahabat Nabi SAW dengan unta yang dendam dan geram dan marah kepada tuannya. Dan dia duduk atas kubur tuannya dan dia tak makan tak minum sampai mati. Itu cara unta kalau dia dendam. Dia kata, aku nampak muka mereka geram dan marah kepada kita seperti unta yang dendam. Dan mereka membawa kematian untuk kita.
Yakni dia kata muka sahabat Nabi SAW, walaupun 300 orang, tetapi muka mereka yang serius, yang berani, yang kuat, yang menakutkan muka mereka. Ala tarawnahum khursan la yatakallamun? Engkau tidak melihat kepada mereka? Semua diam sahaja. Sahabat Nabi SAW, mereka tidak bercakap. Macam orang Quraisy borak-borak bercakap, sahabat Nabi diam sahaja. Memandang kepada orang Quraisy. Ala tarawnahum? Kau tidak melihat kepada mereka? Macam mana? Mereka diam sahaja melihat kepada kita. Yalmiduna talmudul afa'i. Mereka bergerak dan melihat dengan kepala mereka kanan kiri seperti ular. La yuriduna an yanqalibu ila ahlihim. Mereka langsung tidak ingin kembali kepada keluarga mereka. Yakni mereka akan berang dengan sepenuh-penuhnya, dengan segala semangat mereka. Mereka akan berang dengan semangat mereka yang semuanya. Zurqal uyun ka'annahumul hasa tahta al-hijaf. Mata mereka macam biru warnanya. Ka'annahumul hasa tahta al-hijaf. Seolah-olah mereka macam batu. Keras hati mereka. Yani al-ansar qaumun laysa lahum mana'ah wala malja illa suyufum. Yani dia kata maksudnya mata mereka biru dan seolah-olah mereka macam batu yang bawah al-hijaf. Dia kata yani al-ansar ini yang datang daripada Madinah untuk memenangkan Rasulullah di Perang Badar, mereka tidak ada siapa-siapa yang akan bantu mereka dari belakang. Hanya ada di tangan mereka pedang dan senjata mereka. Wallahi ma nara an naqtula minhum rajulan. Ini kata Umair. Dia kata, demi Allah, aku melihat kami tidak akan mendapat, kita tidak akan dapat bunuh satu lelaki dari mereka ni, sahabat Muhammad, melainkan setelah mereka membunuh satu atau beberapa orang daripada kita. Yakni tak senang. Kita kalau mula berang, kita huilah, kita akan kehilangan ramai daripada saudara dan tentera kita. Yakni dia takutkan Abu Jahal dan orang Quraisy daripada sahabat. Ini hanya dia melihat muka sahabat sahaja macam mana semangat mereka di waktu jihad fi sabilillah dan berang mereka. Fa idza asabu minkum a'dadahum, maka apabila kita lawan kepada mereka mula berang ini dan mereka akan membunuh beberapa orang daripada kita, fama khairul aish ba'da dzalik, maka apakah apa yang best kita hidup selepas ramai dari saudara kita dibunuh? Faru ra'yakum. Maka aku cadangkan kamu balik bincang bagus. Nak berang atau tidak? Umair ini kata kepada mereka. Yani Umair ini dia cerita yang menakutkan hati orang Quraisy. Ada satu lelaki yang bernama Hakim bin Hizam. Dia antara orang yang besar daripada golongan Quraisy. Dia dengarlah ayat Umair ini, bagaimana dia menceritakan tentang sifat-sifat sahabat Nabi SAW waktu mereka bersedia untuk berang Badar. Sifat semua yang menakutkan. Dia kata, kita tak akan dapat bunuh satu orang dari sahabat Muhammad ni, melainkan dia akan bunuh satu atau beberapa orang dari kita. Kita tak akan dapat bunuh macam tu. Yakni mereka akan bunuh ramai sebab mereka ada siapa-siapa boleh bantu dan mereka akan berang dengan penuh semangat. Lepas Hakim bin Hizam mendengar kata-kata Umair tentang sifat-sifat sahabat Nabi SAW, dia pergi jumpa pemimpin Quraisy juga yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah antara orang yang tua, yang besar, pemimpin di Quraisy. Hakim bin Hizam dia kata kepada Utbah, ya Utbah, innaka kabiru Quraisy. Sesungguhnya kamu orang yang paling tua dalam golongan orang Quraisy dan di tentera Quraisy ini. Dan kamu pemimpin. Dan ramai orang ikut kamu. Kamu orang yang berpengaruh. Hal laka ila alla tazal tadhkuru fiha bi khair ila akhir dahr. Adakah kamu ingin mendapatkan satu kebanggaan
yang mana kebanggaan itu akan kekal untuk kamu sampai kamu meninggal. Utbah bin Rabi'ah dia kata, apa cerita? Kenapa nak cakap macam tu? Apa dia? Apa yang kebanggaan itu? Apa yang kamu muji saya? Kamu nak apa? Hakim dia kata kepada Utbah, aku syadangkan kamu balikkan orang Quraisy ini kepada Makkah. Lebih baik. Tak payah berang kepada Muhammad dan sahabatnya di Badar ini. Bawa mereka balik kepada Makkah. Yakni cancel. Dengan bahasa kita zaman sekarang, yakni cancel lah perang Badar ini. Dan orang Makkah semua akan memuji kamu dan perkara ini akan jadi satu kebanggaan untuk kamu. Sebab kamu akan menjadi sebab keselamatan ramai daripada kita. Mereka dah mula takut dari Muhammad SAW, dari Rasulullah dan sahabat. Maka Utbah dia kata, baik, boleh. Sebab Utbah sebenarnya dia tak bersemangat sangat untuk berang. Kalau boleh dia nak balik kepada Makkah. Tetapi yang memaksa dia dan menolak dia kepada berang ialah Abu Jahal. Abu Jahal lah yang membawa nasib buruk kepada ahli Makkah dan Quraisy semua. Utbah di waktu itu dia bangun, berdiri di tengah tentera Quraisy, memberi khutbah, ucapan. Tapi ucapan itu menyuruh mereka baliklah kepada Makkah. Tak payah kita berang kepada Muhammad. Khutbahnya dia kata, wahai ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, innakum wallahi ma tasna'una bi an talqaw Muhammadan wa ashabahu syai'an. Demi Allah, engkau kalau berang dan lawan kepada Muhammad tidak akan melakukan apa-apa untuk dia. Wallahi la in asabtumu la yazalu rajulun yanzur fi wajhi rajulin yakrahu an-nazar ilaih. Demi Allah, kalau kamu dapat bunuh Muhammad atau bunuh sahabatnya, yang mana antara sahabatnya ada anak kita, ada sepupu kita, ada saudara kita, ada sekali di sana. Kalau kita menang atau kalah, tetap juga kita akan rasa sedih. Jadi perang ini macam kita bunuh anak kita dan bunuh saudara kita. Sebab memang orang Quraisy dengan ramai daripada sahabat Nabi SAW Al-Muhajirin bersaudara. Utbah ini yang sedang memberi khutbah, anak dia Abu Hudzaifah ada bersama Rasulullah SAW juga. Kalau kita menang bunuh mereka, nanti kita pulang kepada Makkah, setiap satu orang dia akan melihat kepada orang yang lain dengan merasa benci. Sebab apa? Kamu bunuh adik saya ke? Kamu bunuh sepupu saya yang dari sahabat Muhammad SAW. Jadi dia kata perang ini macam tak ada keuntungan betul-betul. Tak ada kemenangan. Kita berang kepada saudara kita sebenarnya. Dan itu kata-kata yang tidak, yang wajar. Qatala ibn ammah, kita akan bunuh anak saudara atau sepupu kita. Atau seorang lelaki daripada kabilah atau keluarga kita. Farji'u wa khallu baina Muhammad wa sa'ir al-Arab. Maka aku nasihatkan kamu semua, wahai orang Quraisy, bulallah kepada Makkah. Dan biarkanlah Muhammad dimusuhi oleh orang Arab yang lain, bukan oleh kita. Sebab Muhammad tetap juga saudara kita, dan yang mengikutinya tetap juga anak dan sepupu dan saudara kita. Fa'in asabuh, kalau dia bermusuh dengan orang Arab yang lain dan mereka menang atasnya, maka itulah yang kamu ingin, itu yang kamu suka. Kita semua suka kalau Muhammad ini dibinasakan dan dikalah. Atau sekiranya kalau Muhammad menang, mengalahkan kabilah-kabilah Arab semua, maka kita selamat daripada Muhammad dan kita tidak memusuhinya. Juga kita tidak ada apa-apa rugi. Ini khutbah Utbah kepada tentera Quraisy waktu itu. Ini sebelum perang, ini belum lagi mula perang Badar. Macam-macam kejadian yang sebelum perang Badar ini. Ya qaum, i'subuha al-yawm bi ra'si. Wahai saudara, wahai orang Quraisy semua. Kalau kamu rasa ini kehinaan kita kebulan kepada Makkah, maka apa? Anggaplah kehinaan itu kepada saya. Yakni hinakanlah saya, marahlah saya, buatlah apa-apa, aku halalkan untuk kamu semua.
Tapi kamu ikutlah nasihat saya ini. Ini yang paling penting. Ikut nasihat saya. Jangan perang kepada Muhammad di perang Badar ini. Jomlah kita balik kepada Makkah. Waqulu dabuna Utbah. Apa? Kalau kamu nak kata Utbah takut, Utbah risaulah, Utbah tak beranilah, tak apa. Aku halalkan. Mencarutlah saya, hinakanlah saya macam-macam pun. Aku setuju. Tapi aku harap kamu semua dengar nasihat saya dan baliklah kepada Makkah. Antara kalam Utbah ini, dia kata, sebab mereka kata, orang Quraisy lah, orang Quraisy kata, tujuan kita perang Muhammad sekarang untuk mengambil, melawan kepada kawan-kawan Muhammad yang membunuh satu orang daripada orang Makkah, satu. Yang kedua, untuk menyelamatkan harta Quraisy. Maka Utbah dia kata, untuk darah orang itu yang dibunuh oleh kawan Muhammad, aku jamin bayar dia. Aku bayar kepada keluarganya sehingga mereka rida. Gantian, sebagai gantian. Tetapi kita berhentikan perang ini. Jangan kita teruskannya. Dan harta Quraisy yang dahulu kawan Muhammad mengambilnya, harta yang sikit saja. Utbah dia kata, aku juga jamin akan bayar kepada kalian semua harta yang Muhammad. Jadi selesailah. Perkara yang kamu nak berang kepada Muhammad untuknya, aku jamin okey bayar kepada kamu semua. Jadi tak perlu, dah tak ada sebab sekarang untuk nak berang kepada Muhammad. Ini usaha Utbah bin Rabi'ah untuk membuatkan tentera Quraisy jangan teruskan perang Badar kepada Rasulullah SAW. La ilaha illallah. Dan ketika itu, ketika Utbah berdiri dia membagi ucapan itu kepada Quraisy, dia pusing-pusing di antara di sekeliling mereka, di tengah saf-saf mereka, dia naik atas satu unta. Dia naik atas satu unta dan dia sedang bercakap begitu. Tetapi ketika Utbah bin Rabi'ah sedang pusing di tengah tentera Quraisy, suruh mereka jangan berang, baliklah kepada Makkah. Rasulullah dari jauh, dia melihat kepada Utbah sebab tentera Quraisy dah dapat Rasulullah SAW dan sahabat. Dua-dua tentera dah dekat lah. Boleh nampak dari jauh. Rasulullah nampak Utbah pusing dengan untanya di tengah sufuf, di tengah saf-saf orang Quraisy waktu tentera Quraisy. Dan Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang Utbah itu sedang buat sekarang. Maka Nabi SAW bersabda, "Iyakun fi ahadin minal qawmi khairun fa'inda sahibil jamalil ahmar." Kalaulah ada satu orang daripada orang Quraisy itu ada kebaikan, kalau ada orang yang ada kebaikan, maka aku sangka orang yang ada atas unta yang merah. Dia sahaja yang boleh ada dalam hatinya kebaikan. Dan ini antara tanda-tanda kenabian Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah tahu? Walhal Utbah bin Rabi'ah itu jauh sangat. Di sana Rasulullah tidak dengar. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada Rasulullah SAW bahwasanya sekarang Utbah sedang menasihati kepada orang Quraisy supaya mereka tidak berang Badar. Dan Rasulullah SAW dia kata, kerana itu kalau ada orang yang baik, betul-betul orang itu yang atas unta yang merah. Dan waktu itu Utbah memang naik atas unta yang merah. Waktu itu Rasulullah SAW suruh Sayyidina Ali panggil Hamzah. Sebab Hamzah orang yang paling dekat daripada tentera Quraisy. Jadi dia dengar. Dia dengar kalam Utbah. Rasulullah SAW suruh Ali, cuba panggil Hamzah.
Saya nak jumpa sekejap. Sayyidina Ali pergi kepada Hamzah, dia kata Rasulullah panggil kamu. Jadi Sayyidina Hamzah datang jumpa Rasulullah. Hamzah ini baca Rasulullah SAW. Rasulullah tanya Hamzah, dia kata, siapa yang atas unta yang merah tu? Yang jalan di tengah tentera Quraisy. Dan apa yang dia sedang cakap sekarang? Sayyidina Hamzah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang atas unta merah itu Utbah bin Rabi'ah. Dan dia melarang orang Quraisy supaya mereka tidak perang dan berjuang kepada kita. Tidak berang kepada kita. Maka Nabi SAW bersabda, kalau ada siapa yang baik, maka dialah yang atas unta merah itu. Maknanya yang lain tidak ada kebaikan. Yani tidak ada pun apa kebaikan dalam hati mereka. ثم قال عتبة بن لحكيم بن حزام انطلق بنا ابن الحنظلية. Selepas Utbah bin Rabi'ah memberi ucapan kepada orang Quraisy supaya mereka tidak berang kepada Rasulullah. Lepas selesai dia suruh tentera Quraisy dan mereka setuju je dengan Utbah. Yani mereka kata kamu semua pemimpin kami. Kalau kamu suruh kita pulang kepada Makkah. Tapi Utbah dia fikir, sekarang orang yang tengah banaskan orang, yang jadi batu api di tengah tentera Quraisy, Ibnul Hanzaliyah. Ibnul Hanzaliyah itu Abu Jahal. Dia kata itu Abu Jahal. Dan lepas tu Utbah dia kata kepada Hakim bin Hizam, jomlah kita pergi jumpa Abu Jahal ini, kita cuba bagi dia setuju kita pulang kepada Makkah, tak payah berang. Maka mereka datang dua orang, Utbah dan Hakim jumpa Abu Jahal. Abu Jahal tak dengar waktu itu. Utbah dia kata, ya Abul Hakam, Hakim bin Hizam, dia kata, wahai Abul Hakam, yani Abu Jahal, sungguhnya Utbah hantar saya kepada kamu untuk menyuruh kamu bawalah tentera Makkah, tentera Quraisy ini pulang lebih baik. Kawan Muhammad ini nampak muka mereka sangat geram dan mereka akan bunuh ramai daripada kita. Kami dah rasa risau. Jadi lebih baik kita balik kepada Makkah. Faqala, maka Abu Jahal jawab di waktu itu, intafakha wallahi saharah. Abu Jahal dia kata, demi Allah, Utbah ini penakut. Dah jantungnya dah hampir dicaput daripada badannya kerana ketakutan yang ada di dalam hatinya. Abu Jahal dia terus tidak setuju dengan kata-kata Utbah dan Hakim bin Hizam, walhal mereka juga antara pemimpin dan orang tua di Quraisy. Lepas tu Abu Jahal kata, mana Utbah ini? Dia pergi kepada Utbah. Dia pergi jumpa Utbah, dia kata, engkau kata begitu. Betul ke engkau kata kita pulang kepada Makkah? Tak berang kepada Muhammad? Demi Allah, kalau orang lain yang kata begitu, aku akan mencarut ke badannya. Engkau telah takut, wahai Utbah. Demi Allah, kami takkan pulang kepada Makkah sehingga Allah menjelaskan siapakah yang benar dan siapakah yang berdusta. Allah yahkum bainana, Allah jadi hakim antara kita dan Muhammad ini. Kami takkan pulang kepada Makkah. Ini Abu Jahal. Abu Jahal lah yang panaskan orang Quraisy. Semua pemimpin Quraisy pun setuju. Mereka mendapat mereka kalau boleh balik Makkah, okey. Tapi Abu Jahal yang tidak setuju dan dia yang lagi kuat pengaruh di masyarakat Makkah dan Quraisy semua. Lepas tu Abu Jahal dikata kepada Hakim, dia kata, wahai Hakim, dengarlah. Sebenarnya Utbah tidak takut. Tetapi Utbah ni dia dah nampak kawan-kawan Muhammad sedikit. Dan anak dia Abu Hudzaifah ada bersama mereka.
dia sebenarnya takut kalau mula berang, anak dia akan dibunuh oleh kami. Jadi itulah sebab Utbah bin Rabi'ah tak nak kita berambat hari ini. Jadi jangan percaya dia. Jangan ikut dia. Dia sebenarnya tidak ikhlas dalam nasihatnya. Dia sahaja takut supaya kita dia takut kalau kita bunuh anak dia. Anak dia Abu Hudzaifah ada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal dia cakap dengan orang Quraisy juga. Dia kata, "Wahai orang Quraisy, sesungguhnya Utbah berkata begitu. Suruh kamu pulang kepada Makkah. Tak perlu berang kepada Muhammad. Takutkan kamu semua. Itu kerana Muhammad itu sepupunya, saudara. Sebab Utbah ni pun saudara juga dengan Rasulullah. Itu kerana Muhammad sepupunya. Dan anak dia juga ada bersama Muhammad. Dan dia takut kamu bunuh Muhammad atau saudaranya. Atau anak dia." Utbah di waktu tu dia naiklah angin dia dan naik jahiliyah dia juga. Mereka ada jahiliyah. Macam ramai orang juga risau kalau dituduh. Kalau dituduh takut atau dituduh tidak berani sebagainya, dia akan cuba memastikan dan membuktikan dia tak takut, dia berani walaupun dengan melakukan perbuatan yang salah atau keputusan yang sangat salah. Semata-mata untuk membuktikan. Ini jahiliyah. Ini namanya jahiliyah. Sebab itu Nabi SAW mengajar kita, jangan kita bersungguh-sungguh untuk membuktikan. Untuk memastikan kepada orang lain yang kita ni berani atau kita baik. Atau dengan apa? Dengan melakukan perkara yang salah atau melakukan keputusan di lain waktunya atau tidak sesuai. Sebab itu Utbah di waktu tu dia naik jahiliyah dia. Dia marah kepada Abu Jahal dan dia mencarut kepada Abu Jahal. Lepas tu dia kata kepada Abu Jahal, engkau akan tahu siapakah yang lagi khianat di dalam nasihatnya untuk kaumnya. Yani Abu Jahal dia tuduh Utbah. Utbah ni khianat dalam nasihatnya. Dalam nasihatnya tak jujur untuk kaumnya, untuk bangsanya, untuk Quraisy. Tapi Utbah dimarah kepada Abu Jahal. La ilaha illallah. Tapi Utbah ini akan dibunuh. Dia antara orang yang pertama akan dibunuh oleh orang Islam. Dan ini insyaAllah yang kita akan sambung menceritakannya di kuliah yang akan datang. Kuliah yang akan datang selepas dua-dua tentera Rasulullah SAW, sahabatnya dengan tentera Quraisy, akan berlaku satu mu'jizah. Satu mu'jizah yang tidak dilihat, dirasa sahaja. Apa dia? Ini yang kita akan cerita insyaAllah. Mu'jizah yang dalam perasaan sahaja. Mu'jizah itu tidak dilihat. Orang Quraisy tidak lihat, tapi rasanya. Orang Islam pun tidak melihat, dia rasanya sahaja. Mu'jizah ini antara asbab orang Islam, iaitu sahabat Nabi SAW, akan menang kepada orang Quraisy. Ada beberapa kejadian yang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Waktu dua-dua tentera Rasulullah dan orang Quraisy mereka bertemu, ada beberapa kejadian sebelum mereka berang. Itu yang kita insyaAllah akan ceritakannya di kuliah yang akan datang. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.